Sebenarnya ikhwatul iman, imam-imam yang dia senarai sebagai wasi itu, wasi nama lain kepada imam 12. Wasi bermakna orang yang Nabi telah sebut dia sebagai pengganti Nabi, dipanggil dengan nama wasi, orang yang telah diwasiatkan. Sebenarnya mereka tidak ada hubungan langsung dengan Syiah. Mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, itu kita sepakat. Masalahnya ialah nama mereka dipakai. 12 imam itu kesemuanya sepakat daripada keturunan Rasulullah. Mereka ini orang baik-baik, mereka ini orang yang beriman, dan mereka ini masuk di dalam akidah Ahlus Salaf. Mereka tidak ada kena-mengena dengan Syiah, tetapi Syiah sentiasa mengaitkan mereka dengan Syiah. Nanti kita akan membuktikan mereka tak ada kena-mengena dengan Syiah, iaitu perkataan-perkataan mereka terhadap Syiah. Baik, sekarang ini kita masuk kepada yang pertama. Apakah itu 12 imam Syiah? Dalam membahas 12 imam Syiah, saya tertarik dengan Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi, wali Allah daripada India. Dia ini seorang muhaddis, dan dia ni dikatakan, orang India menyatakan dia ini seorang wali Allah, wallahu alam. Dan mencentum beberapa tulisan tadi dalam Tuhfatul Itsna Asyariyah, di dalam Al-Fusulul Muhimmah, dan di dalam Syiah. Syiah itu Ahlul Haq. Maka bila kita rangkum, saya menerbitkan 12 perkara ini. Yang pertama yang menjadi akidah besar kepada Syiah, satu, iaitu melantik atau menguruskan para nabi adalah merupakan perkara yang sangat wajib di sisi Allah. Setiap zaman tidak boleh terlepas dari adanya nabi atau seorang yang diwasiatkan supaya menjalankan tugas-tugas nabi. Perkara ini menjadi wajib bagi Allah Ta'ala. Ini akidah yang pertama Syiah. Syiah dalam akidah yang paling awal, dia yang meletakkan benda apa Tuhan wajib buat. Dia yang meletakkan benda apa Tuhan wajib buat. Subhanallah, apa hal ni? Itu diambil dalam satu riwayat yang mutawatir di sisi Syiah. Syiah ni pun ada juga riwayat mutawatir, jangan main-main. Tapi mutawatir dia lah, bukan mutawatir kita. Dalam riwayat mutawatir dia disebut perkataan Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib tak ada kena mengena dengan Syiah. Syiah yang sandar kepada dia. Syiah kata, Ali berkata, Allah utuskan aku ketika zaman putusnya kedatangan Rasul dan ketika umat sedang lena tidur. Jadi apabila satu zaman itu tidak ada Nabi, maka wajib Allah mengutuskan Al-Wasi yang akan mengganti Nabi. Allah wajib buat. Kalau Allah tak mengutuskan Al-Wasi, Allah telah melakukan perkara yang salah. Subhanallah. Kita ada perbincangan lain nanti, iaitu 4 mazhab besar Syiah. Dalam 4 mazhab besar Syiah itu kita akan tengok ada satu mazhab dalam Syiah, dia kata Allah ni bodoh. Saya akan buktikan. Ada 4 mazhab besar Syiah. Satu daripada 4 tu, dia kata Allah ni bodoh. Subhanallah, Allah itu ada sifat bodoh. Jadi ini adalah akidah yang paling awal, bahawa kalau alam ini tidak diutuskan para rasul, maka mesti diutus pengganti rasul, nama dia wasi. Wasi di situ siapa dia? Imam 12. Wasi di situ ialah Imam 12, Itsna Asyariyah, imam yang 12. Jadi kalau Allah tidak mengutuskan Imam 12, maka Allah sendiri telah melakukan kesalahan. Karena itu mata rantai Imam 12 itu mesti wujud dari zaman ke zaman. Kalau dia terhenti, itu menunjukkan sifat Allah ada kurang. Mungkinkah Allah yang kita sujud ini ada sifat kurang?
Kerana itu akidah paling ulung dalam Syiah ialah perutusan wasi. Itu sangat penting, sangat penting. Itu satu. Nanti antum cuba tengok daripada apa yang saya sebut ini, beberapa akidah dia yang 12 kita nak baca ini ada kena-mengena dengan beberapa pihak yang selain daripada Ahlus Sunnah. Ya, mereka itu Sufi, ya mereka itu Sadatul Sufiyah, dan mereka ini puak-puak golongan ahli tariqah. Ada persamaan sedikit. Dan kita akan tengok dalam memahami beberapa usul fikih, satu daripada 12 ini telah menyerap masuk untuk membuktikan bahawa kedatangan Syiah lebih lama di alam Melayu daripada kefahaman Ahlus Sunnah. Lebih lama. Kerana itu ada bab-bab dalam cara orang Melayu memahami adat, adab resam, memahami agama tak dapat dipisahkan. Dan kalau cuba nak dibuang, dia akan mengalami proses yang panjang kerana mata rantai pendidikan itu telah dibikin sebegitu rupa. Itu akidah Syiah yang pertama. Allah wajib mengutuskan Nabi. Zaman tidak ada Nabi, wajib Allah mengutus al-wasi, iaitu pengganti kepada Nabi. Apa itu al-wasi? Pengganti Nabi. Siapa itu pengganti? Imam 12. Lalu, tidak ada Imam 12, Allah menghadapi masalah. Satu, dua. Hak tadi kita ambil daripada dalam kitab Tuhfah Ithna Asyariyah. Ini kita ambil daripada Al-Fusulul Muhimmah, iaitu perkataan mazhab Syiah, Ali lebih tinggi martabatnya daripada para nabi dan rasul yang bukan ulul azmi. Ini satu akidah yang mesti dipegang. Tak, kalau tak komplit jadi Syiah itu. Di Syiah jadi-jadian, Syiah bikin-bikinan. Nak jadi Syiah sungguh, 12 ini mesti diselesaikan. Apa dia akidah dia? Ali lebih tinggi martabatnya daripada para nabi dan rasul yang bukan ulul azmi. Untuk itu Kulaini menulis, Kulaini ulama besar Syiah, Kulaini menulis dalam Usulul Kafi, ini kitab besar Syiah, Biharul Anwar, Usulul Kafi, ini kitab yang mu'tabar. Kulaini menulis dalam Usulul Kafi, kata Kulaini, berkata Ziyad bin Ali bahawa para nabi adalah lebih utama dan tinggi derajatnya daripada para imam. Kulaini menyatakan para nabi lebih tinggi derajatnya daripada para imam, imam 12. Kata Kulaini, sesiapa yang beriktikad demikian, sesiapa yang percaya para nabi lebih tinggi daripada para imam, kata Kulaini, maka sahlah, telah sesatlah dia. Subhanallah. Sesiapa yang percaya para nabi lebih tinggi kedudukan dia daripada para imam, sahihlah, sesatlah dia. Subhanallah. Kata Kulaini, para imam mempunyai lebih banyak ilmu daripada nabi. Sebab itu para imam lebih tinggi darjat dan kedudukannya daripada para nabi. Perkataan itu disokong oleh Muhammad Kazimi Al-Ghazmini. Nama dia pun susah nak baca. Saya nak berbaris apa saya pun tak tahu. Saya berbaris hentam sajalah, janji bunyi tak tahu. Saya rasa lah betul lah baris saya bubuh tu. Muhammad Kahimi Al-Ghazmini. Apa dia menyokong perkataan Kulaini di dalam Usulul Kafi, para imam daripada Ahlul Bait alaihimussalam lebih utama daripada sekian para nabi. Para imam dia dapat alaihi salam, salawatullah wassalamuhu alaihi, dia dapat gelaran tu. Kita alaihi salam ni biasa kita ucap ke siapa? Para nabi ya. Dia para imam alaihimussalam, alaihimussalam. Khumaini alaihissalam, Hashimi As-Samjani alaihimussalam. Itu kedudukan dia itu. Maka Ayatullah Abdul Husin dalam buku di Al-Yaqin,
Tengok, cuba dengar nama dia, Ayatullah Abdul Husain. Apa tu? Nama dia Abdul Husain, hamba Husain. Kita Abdullah Abdul Rahman, dia Ayatullah Abdul Husain. Dalam buku dia Al-Yaqin, dia kata 12 imam kita alaihimussalam itu lebih utama daripada semua para nabi. Ini akidah yang kedua dia. Karena itu Imam Khomeini juga menyebut di dalam Hukumatul Islamiyah, apa kata Khomeini? Sesungguhnya seorang imam, ini perkataan Khomeini. Khomeini ini imam, tapi dia tak masuk dalam imam 12. Apa kata Khomeini? Sesungguhnya seorang imam memiliki kedudukan yang terpuji, tingkatan yang mulia, kekhilafahan alam, di mana seluruh zarah di dunia ini tunduk pada kekuasaan imam. Dan tujuannya, salah satu hal yang sangat ditekan dalam mazhab kami ialah para imam memiliki kedudukan yang tidak dapat dijangkau oleh malaikat, tidak dapat malaikat yang dekat kepada Allah, dan juga tidak akan dimiliki oleh para utusan Allah sekalipun. Ini perkataan mereka di dalam memberi takrifan kepada akidah yang kedua. Apa dia? Kedudukan Ali itu imam yang pertama, di bawah itu ada lagi 11 imam. Kedudukan imam 12 lebih tinggi daripada kedudukan para nabi. Sekali lagi kita akan buktikan bagaimana ketinggian itu berlaku. Maka sesiapa yang tidak memiliki akidah ini, maka tidak sempurnalah dia menjadi seorang Syiah. Jadi kenapa imam 12 itu lebih mulia dari nabi? Kerana kedudukan dia itu tinggi dah, sangat tinggi, yang tak akan dicapai oleh seorang nabi sekalipun. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, akidah dia yang ketiga, bahawa para nabi selalunya berbohong dan dusta. Kadang-kadang dusta itu menjadi wajib demi keselamatan di atas prinsip taqiyah. Subhanallah. Nanti kita pun tak tahu nabi ni yang mana benar, yang mana, masa bila dia cakap benar, masa bila dia cakap tak benar, tak tahu kita. Kerana sifat para nabi itu taqiyah. Apa dia taqiyah? Menyimpan kebenaran, mengeluarkan pembohongan. Kalau utusan Allah itu begitu sifat dia, di mana kita nak buktikan agama yang dibenar? Kesemuanya taqiyah. Mari kita tengok Muhammad Riza Muzaffar dalam bukunya Aqaid Imamiyah. Saya rasa betul lah baris sebuah ni, Muhammad Riza Muzaffar. Ada tak Sultan Melayu nama Muzaffar Shah? Ada tak? Kenapa Muzaffar itu diangkat? Saya ada kawan di Baghdad nama dia Muzaffar, tapi saya tak tahu dia Syiah ke tak. Pasal dia sengap ya. Muhammad Riza Muzaffar dalam buku dia, ini ulama Syiah, dalam buku dia Aqaid Imamiyah, akidah imam, kata dia taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Sesiapa yang tidak mengamalkan taqiyah, tidaklah dia mempunyai agama sama sekali. Sesungguhnya para utusan Allah kesemuanya bertaqiyah. Itu akidah dia yang ketiga, berkenaan dengan taqiyah. Dia meletakkan pembohongan di atas lidah para nabi. Apa itu? Kenapa Aisyah masuk dalam rumah Nabi? Kenapa Habsah masuk dalam rumah Nabi? Kerana Nabi bertaqiyah dengan Abu Bakar dan dengan Umar. Kerana itu dia boleh menyatakan masuknya Abu Bakar, Aisyah dalam rumah Nabi, Nabi tidak reda, Nabi tak suka pun pada Aisyah. Habis kenapa Nabi terima? Nabi taqiyah. Kenapa Nabi bertaqiyah? Kerana akidah dia yang ketiga, kesemua para Nabi mesti ada taqiyah. Kenapa? Taqiyah itulah yang menyelamatkan agama.
19% fid din taqiyah. 90% isi agama kita adalah taqiyah, pembohongan. Subhanallah. Bukan sebarang-barang ini. Nanti kalau Syiah menulis, kita tak tahu benar salah yang mana. Tak tahu benar yang salah. Dengan ayat mata dia kata benar, dalam hati dia taqiyah. Dia kata salah dengan ayat mata, dalam hati dia taqiyah. Satu mazhab yang tidak dapat dibuat pemutihan dan pembersihan, mazhab Syiah. Hanya hidayah Allah saja boleh merubah mereka. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, adapun Syiah, mereka sengaja melakukan pembohongan. Mereka mengakui di mana mereka menyatakan agama kami taqiyah. Apa itu taqiyah? Kata Syekhul Islam, seseorang mereka menyatakan dengan lidahnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya ini bukan agama, ini pendustaan dan nifaq, sifat munafik. Itu pandangan Syekhul Islam kepada konsep taqiyah. Adakah Nabi ada taqiyah? Subhanallah. Nanti Abu Bakar main, Nabi kata ya. Abu Bakar pun balik, Nabi panggil Ali, Nabi kata aku telah mengamalkan taqiyah. Jadi apa yang Abu Bakar riwayat itu, kesemuanya tak boleh diterima kerana Nabi taqiyah. Subhanallah. Itu yang ketiga. Keempat, mereka berpegang bahawa para nabi tidak mengetahui ilmu yang berkaitan dengan dasar akidah ketika dilantik menjadi nabi. Sebaliknya ilmu tersebut didapati melalui permohonan, doa, munajat serta berhubung dengan Allah. Semua para nabi ketika dilantik, mereka ini kosong. Mereka tidak ada ilmu. Mereka tak tahu tauhid, mereka tak tahu ibadat, tak tahu apa. Maka bagaimana mereka mendapat ilmu? Mereka mendapat ilmu dengan jalan mereka memohon. Kalau mereka tak pohon, Tuhan tak bagi. Mereka berdoa, Tuhan bagi. Yang tak berdoa, Tuhan tak bagi. Dengan jalan munajat dan bercakap dengan Tuhan. Ada Nabi bercakap dengan Tuhan, dia lebih daripada Nabi yang tak bercakap dengan Tuhan. Begitulah dia menurunkan martabat para Nabi. Sedangkan para imam mengetahui apa yang Nabi tak mengetahui. Nabi ni bodoh sokmo, kata orang Kelantan. Bodoh sokmo. Kacau mazhab. Orang Kelantan kata mazhab gapo ni? Mazhab gapo ni? Mazhab apa ni dia tanya? Mazhab gapo ni? Hak duk tanya mazhab gapo ni, mazhab gapo ni, hak ni berlambak lah. Hak ni yang banyak sekarang ni. Hak ni yang dunia boleh terima. Yang keempat, yang kelima, subhanallah, saya membaca ini dengan tujuan saya nak bagi tahu mazhab Syiah, kerana terkadang-kadang apa yang saya baca ini saya juga kena istighfar. Sebab apa? Sebab perkataan dia terlampau berat. Tapi kalau kita tak memberi penjelasan, nanti ummah ingat bila sebut nama Syiah, dia tidak ada simbol apa-apa. Orang ingat Syiah ni macam Imam 4, Maliki, Hanafi, begitu dia ingat. Cuba tengok bagaimana saya beristighfar nak menulis sependek ini sahaja. Yang saya tulis ini, setelah saya bulatkan dalam buku dia, saya begitu panjang, saya bulatkan, saya petik khulasah. Saya tidak tulis mengikut apa yang dia tulis. Daripada dia tulis banyak-banyak tu, saya khulasahkan kesimpulan daripada dia tulis itu apa, maka saya buat nota. Saya tak akan ambil ke semua. Berat, begitu berat. Nanti dalam sesi akan datang kita boleh melihat dahsyat lebih pada itu pun ada. Tengok akidah yang kelima ini daripada Tuhfatul Ithna Asyariyah. Kata dia, ini akidah dia. Ada Nabi terlibat dengan dosa dan maksiat. Ini diambil daripada riwayat Kulani. Berkata Kulani, Abu Ya'fur, kita Ya'fur Salam. Ada kan? Apa Ya'fur Salam? Kan? Ini Abu Ya'fur.
Al-Khulani menyebut riwayat dalam buku dia tentang Abu Ya'fur. Kata Abu Ya'fur, aku mendengar Abu Abdillah berdoa, imam mazhab Syiah. Ketika dia berdoa sambil menadah tangan ke langit, dalam doanya Abu Abdillah berkata, wahai Tuhanku, janganlah serah daku pada diriku sendiri walaupun sekadar sekelip mata, bahkan jangan kurang daripada sekelip mata. Alangkah cepatnya air mata beliau mengalir membasahi janggutnya. Bila Abu Abdillah berdoa demikian, Abu Ya'fur duk tengok Abu Abdillah baca doa. Dia kata, ya Allah, tolong jangan serahku kat diri aku walaupun sekelip mata, ataupun kurang daripada sekelip mata. Jangan hang serah urusan aku pada aku, nanti aku binasa. Kata Abu Ya'fur, bila Abu Abdillah baca macam tu, sampai tang situ je air mata dia punya turun sampai basah janggut dia. Habis dia baca doa, Abu Abdillah datang kepada Abu Ya'fur. Dia berkata, dia kata, wahai Abu Ya'fur, sesungguhnya Yunus bin Matta telah diserahkan Allah kepadanya urusan dirinya kurang daripada sekelip mata, maka dia bertemu dengan kecelakaan. Subhanallah. Siapa dia Yunus bin Matta? Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus itu dia kata orang yang celaka kerana Allah telah serahkan dia pada diri dia bukan sekelip mata, kurang dari sekelip mata. Abu Ya'fur bertanya, wahai Abu Abdillah, adakah Yunus bin Matta itu kufur? Subhanallah. Apa jawab dia? Wahai Abu Ya'fur, mati seperti Yunus bin Matta sudah celaka. Allahu Akbar. Yang Nabi kata, bila seorang itu Nabi melihat dia membantu Nabi, Nabi bertanya, kau daripada mana? Kawan tu habaq daripada satu tempat. Nabi kata, itu daripada kampung saudara aku, Yunus bin Matta. Engkau daripada kampung aku, kau daripada kampung saudara aku, Yunus bin Matta. Dia kata, ata'rif? Hang kenal ke Yunus bin Matta? Nabi kata, dia saudara aku. Nabi kata, apa hubungan kau dengan Yunus bin Matta? Dia kata, dialah Nabi yang dihantar pada kampung kami. Artinya Nabi membenarkan Yunus bin Matta itu Nabi. Dan dalam surah Al-Anbiya Allah mengangkat tasbih Nabi Allah Yunus. Allah kata tentang dia bertasbih di dalam perut ikan. Allah mengangkat dan Allah mengeluarkan dia dengan tasbih itu. Kenapa Yunus bin Matta itu dimakan oleh ikan? Kerana dia memandai-mandai buat kerja sendiri, maka Allah biar dia. Maka Yunus bin Matta seorang daripada sekalian banyak Nabi yang buat maksiat dan dosa, dan mati Yunus bin Matta di atas kebinasaan. Subhanallah. Akidah dia itu, akidah dia yang kelima. Yang keenam, akidah yang keenam, manusia yang paling kotor dan yang paling menanggung dosa yang besar, bahkan dalam hatinya ada hasad dan takabur, tidak lain tidak bukan ialah Adam alaihi salam. Iblis dilaknat oleh Allah kerana kesialan Adam. Subhanallah. Iblis dilaknat oleh Allah kerana Adam. Dan ini saya baca tulisan dia. Pasal ini panjang sangat, saya tak boleh nak buat nota, saya baca. Apa dia kata tentang Nabi Adam alaihi salam? Iaitu ketika dia menafsirkan perkataan Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Apa kata Syiah? Kata Syiah telah berkata Imam Ridha tak pernah kata benda ni. Dia sandar. Saya kita tengok Imam Ridha tu siapa dia?
Dia imam-imam 12 tu dia ada nama Hasim pula dia bagi. Imam Sajjad, Imam Murtada. Dia bagi nama Hasim, Sayyidul Syuhada. Dia bubuh nama tertentu dengan kes-kes tertentu. Kata Imam Ridha, sesudah Allah memberi penghormatan kepada Adam dengan memerintah semua para malaikat sujud kepada Adam, dan Allah menempatkan Adam dalam syurga, maka Adam berkata kepada diri Adam, akulah makhluk yang paling mulia. Semalam kita baca pasal Adam. Adam makhluk yang hebat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bila Allah buat Nabi Adam semua, ini riwayat dia, bukan riwayat kita. Ini riwayat yang dusta, batil, mungkar, tidak ada asal usul. Bila Allah buat Adam semua, malaikat pun sujud, Adam pun duduk sorang-sorang. Adam kata apa? Akulah yang paling mulia. Lalu Allah pun memanggil Adam. Allah kata, angkatlah kepadamu wahai Adam, angkatlah kepalamu wahai Adam, lihatlah kepada tiang arash. Adam mengangkat kepalanya, lalu terlihat tiang arash, terukir ukiran la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ali waliyullah, Amirul Mukminin, Fatimah zaujatuhu, Al-Hasan wal-Husain, Al-Hasan wal-Husain Sayyidul Syuhada fil Jannah. Tertulis pada arash itu, Adam tengok, tertulis perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ali waliyullah, Amirul Mukminin. Fatimah itu isteri kepada Ali. Hasan, Husain adalah ketua di dalam syurga Allah. Lalu Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka semua ini? Maka Allah menjawab, mereka adalah sebahagian daripada zuriatmu, tetapi mereka lebih baik dan mulia dari kamu, dan lebih mulia daripada seluruh makhlukku yang lain. Kalaulah bukan kerana mereka, tidaklah aku cipta kamu, dan tidak aku jadikan syurga dan neraka, langit dan bumi. Oleh itu, jangan sekali-kali kamu memandang mereka dengan pandangan penuh hasad dengki, supaya aku tidak menghalau kamu keluar daripada sisiku. Adam ni dalam riwayat batil ni tak ada nilai kat Tuhan. You better be careful. You better be careful. Mereka ni semua ni orang aku kasih. Ada dengki dalam hati hang kepada mereka, aku perambat hang keluar. Wow, amazing. Riwayatnya meludah Nabi Adam. Sedangkan Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tiba-tiba Allah boleh kata pada Adam, you better be careful. Hang buat selek dengan mereka, aku perambat hang keluar. Subhanallah. Apa jadi? Maka dia cerita dekat sini, malangnya syaitan telah berjaya merasuk Adam dan Siti Hawa dengan merosak, dengan membisikkan pujukan, menyemai perasaan was-was, bagi nasihat, memujuk, bercita-cita mendapat taraf kemuliaan seperti Nabi Muhammad, seperti Ali, seperti Hasan dan Husain. Dan Adam termakan perkataan itu. Maka Adam pun melaknat imam-imam 12. Nama-nama tadi ni, Adam pun ada cemburu. Adam ada perasaan nak naik ke arash, nak raba habis nama-nama tu semua, nak buh nama dia seorang. Itu sahaja hasad Allah tahu daripada Adam. Maka sudah layak Adam dicampak ke dunia. Dosa Adam masih belum ditebus. Maka dosa Adam tu yang khianat dengan Allah itu ditanggung oleh semua anak cucu Adam seorang sikit. Kewujudan Imam 12 untuk menghilangkan dosa warisan ini. Sama, antum sama dengan siapa? Dosa warisan? Ya, dengan Bible. Dalam Bible ada dosa warisan. Perlu disalib Isa pada tiang salib itu kerana nak menebus dosa warisan. Inilah panjang, saya tidak berhajat nak baca panjang, cuma sekadar nak bagi tahu pada antum riwayat daripada Syarif Ar-Ridha ini, riwayat daripada Syiah ini menyebut kedudukan Nabi Adam sebagai Nabi yang kotor, Nabi yang tidak bermaruah, Nabi yang tidak dikasihi oleh Allah.
Tapi dia mengaku Nabi, tapi dia mengaku Allah meluat. Maka Adam dalam perkara ini, maka Adam diiktiraf sebagai Nabi yang kufur juhud. Kufur dari segi apa? Dari segi nampak dengan mata ini, kufur juhud. Terang-terang dia bantah. Artinya itu nilai Nabi Adam alaihissalam. Ketujuh, Nabi Musa adalah Nabi yang paling khianat dalam kerasulan dia. Ini Nabi Musa. Yang ketujuh, Nabi Musa. Nabi Musa dia khianat. Adam dia jahat, tapi dia taklah khianat macam Musa. Kenapa Musa khianat? Tuhan penat-penat lantik dia jadi Nabi, tak tahu dia baca doa minta Harun tolong dia. Apa punya mangkak Musa ni. Dulu saya dengar Syekh baca, Syekh kata, Syiah kata Ali itu seperti mana aku dan kedudukan Ali dekat aku seperti mana kedudukan Harun pada Musa. Maka masa tu saya dengar, saya punya tafsiran sendiri. Oh Ali, Nabi sayang Ali macam mana Musa sayang Harun. Rupanya tidak. Bila saya baca buku mereka ini, baru saya tahu, bila dia bawa riwayat yang palsu, kedudukan Ali pada aku seperti kedudukan Harun pada Musa. Musa ini Nabi yang khianat, tidak boleh menjalankan urusan dakwah. Maka dakwah dia pasing kepada Harun. Harunlah menyempurnakan Taurat. Maka apabila kedudukan Ali pada aku seperti Harun dengan Musa, sebahagian daripada nubuah ini aku tak boleh buat, Nabi kata. Ali yang tolong sempurnakan. Maka aku ni macam Musa, menanggung dosa khianat. Ali seperti Harun mengangkat bebanan aku. Astaghfirullahaladzim. Itu dia kata nampak sangat daripada doa-doa yang Nabi Allah Musa panjatkan kepada Allah, kan, jadikan Harun itu sebagai, jadikan Harun itu sebagai wazir. Dalam buku dia ini dia sebut daripada surah Taha, Nabi Allah Musa berdoa, waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Tolong jadikan Harun itu sebagai wazir. Apa Nabi Allah Musa kata? Fa akhafu an yaqtuluni akhafu an yukadzibuni. Aku tak boleh buat kerja ni pasal aku takut orang bunuh aku. Punya dayus Nabi Musa. Aku takut dia berdustakan aku. Memang Nabi Allah Musa ada sebut perkara ini, tapi bukan itu maksud dia. Tetapi dia mengangkat perkara itu. Nabi yang khianat adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Harun itu seperti mana Ali kepada Muhammad, maka aku dan Ali seperti mana Harun dan Musa. Yang ke-8, Jibril alaihissalam ada sifat tidak amanah. Jibril ada sifat tidak amanah. Ini dapat kita tengok di dalam Aqaid Imamiyah. Aqaid Imamiyah dia menyebut bahawa dalam Aqaid Imamiyah Jibril Syiah Ismailiyah tidak mengiktiraf nubuah Nabi Muhammad. Tidak mengiktiraf. Mereka menyatakan itu bukan nubuah, sebenarnya patut pada Ali. Maka Jibril telah melakukan dua kesalahan besar. Yang pertama, nubuah diturunkan kepada Nabi. Yang kedua, Jibril tidak membetulkan qiraat yang dibaca oleh lain daripada Ali. Sepatutnya bila Osman baca, Jibril kena tegur, itu tak betul. Tapi Jibril mendiamkan diri. Jibril telah menurunkan wahyu yang salah. Ada beberapa contoh dia bawa wahyu yang salah. Saya ambil dua contoh saja. Banyak contoh dia bawa wahyu itu salah. Sebenarnya bacaan dia lain, tapi pasal Jibril bagi wahyu kat Nabi. Nabi dengan Osman ni pula ada macam Osman kan, siapa tak terkenal, dia pun banyak support Nabi sikit. Dia dalam perang Tabuk dia bagi itu. Jadi Nabi pun dengan Osman ni macam dekat pilihan raya lah, orang bagi kain plekat, kita pun jadi hati pun
5 tahun sekali ke plekat rendang pun dengan warna-warna turun. Hak dia bagi kat kita tu. Jadi kita pun tawaati, kita pun terimalah dia. Jadi kerana makan jasa banyak dengan Osman, Jibril pula bagi wahyu kat Nabi. Nabi ni orang Mekah, Osman ni pun orang Mekah. Jadi hubungan keluarga tu ada. Jadi Quran yang ada hari ini lebih kepada Quran kekeluargaan. Jibril pun tak betul, Nabi pun tak betul, Osman lagi tak betul. Quran yang betul itu ada kepada Ali dan akan dibawa oleh Al-Mahdi. Maka Jibril buat dua kesalahan, bagi nubuah kepada Nabi dan tidak membetulkan balik Quran yang dibaca. Baik, kenapa dia maknanya ini terdapat di dalam akidah Imamiyah. Dia menyatakan inilah Quran yang dihimpun oleh Osman. Di lain perkataan dia kata inilah Quran yang ditulis oleh Osman. Jadi Quran yang kita duk baca ni, dia tidak mengiktiraf wahyu Allah. Bukti dia apa? Dia kata sebagai contoh, ada penyelewengan di dalam Al-Quran. Masalah dia kata dalam ayat 110 daripada surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ada penyelewengan. Sebenarnya Allah suruh Jibril turun lain, tapi Jibril ni telah turun lain dan di repair ayat itu oleh Sayyidina Osman. Sebenarnya ayat yang betul itu ada dalam Mushaf Fatimah, ada di dalamnya akan dibawa oleh Al-Mahdi Muntazar. Macam mana? Sebagai contoh dia bagi, iaitu Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Iaitu kuntum khaira ummah, maksud dia apa? Kamu adalah sebaik-baik ummah. Baik, satu soalan, kalau kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik ummah, kamu di situ siapa dia? Kalau ayat dia itu kuntum khaira ummah, ummah ini orang ramai kan, orang yang banyak itu dikatakan ummah. Baik, orang yang banyak pada masa itu siapa dia? Ni lah sahabat-sahabat ni semua. Baik, timbul soalan, bila Rasulullah wafat, siapa yang rebut jawatan tak bagi pada Ali? Siapa yang rampas tanah Nabi? Ummahnya ramai itu. Inilah orang yang melakukan khianat pada Nabi. Bolehkah Quran kata mereka itu ummah yang baik? Mereka yang bunuh Ali, mereka yang bunuh Hasan, mereka yang bunuh Husain. Bolehkah khaira ummah itu pembunuh? Abu Bakar jahat, dia nak rogol Fatimah. Umar lagi jahat. Abu Bakar, Umar ni apa kata Khomeini? Kata Khomeini, si tua itu aku bukan tolak dengan tangan, tapi aku tolak dengan kaki. Subhanallah. Wah, kaki dia dahsyat. Dia boleh kaih Abu Bakar. Sebenarnya ayat itu bukan khaira ummah. Sebenarnya ayatnya Allah suruh Jibril turun itu ialah kuntum khaira a'immah. Osman telah tukar ummah, sebenarnya a'immah. Apa maksud a'immah? Kamulah sebaik-baik a'immah, imam yang dikeluarkan. Inilah ikhwan. Kalau berkenaan dengan Quran ini, masih memori saya itu masih rasanya fresh lagi kalau nak berkongsi bagaimana majlis khatamul Quran dibuat. Majlis khatam Quran dibuat secara kenduri beramai-ramai untuk meludah Al-Quran. Pada hari itu untuk menyatakan bahawa inilah Quran yang dilaknat dan dikutuk kerana telah diubah maksud-maksudnya. Maka bila dia buat khatam bermakna sudah, enough is enough, tolak Quran ini. Hari ini kita khatam menolak Quran ini, kita akan terima Quran Al-Mahdi. Orang kita bila baca Quran sikit buat majlis khatam. Subhanallah. Kesemua itu simbol Syiah untuk melaknat Al-Quran. Orang yang paling baik baca Quran adalah Nabi dan para sahabat. Tak pernah mereka buat majlis khatam, kerana majlis itu adalah satu penghinaan. Sebagai contoh ayat kedua, dia bagi ayat ada pada surah Al-Furqan 74 tak silap saya.
iaitu pada perkataan Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bacaan kita waj'alna, jadikanlah bagi kami, jadikanlah kami ini bagi orang-orang yang bertakwa itu sebagai pemimpin. Maksudnya jadikan kami daripada zuriat kami ni, hang pilihlah ya Allah menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Sebenarnya itu salah, dia kata. Bacaan dia bukan waj'alna, bacaan dia waj'al lana. Kalau waj'alna, waj'alna jadikan kami. Tapi kalau waj'al lana, jadikan untuk kami. Maka bacaan yang betul waj'al lana, jadikan bagi kami imam-imam yang bertakwa. Imam 12 lah, tapi telah dimodifikan ayat itu. Inilah dalil yang diambil daripada akidah Syiah Ahlul Haq ini, diambil bahawa Quran yang kita baca ini penuh dengan penyelewengan. Beberapa ayatnya lain, masalah kita baca apa nama? Apa itu? Walau tara, macam mana? Walau tara, macam mana? Ya dah daripada surah tu. Bukan sejadah. Ni apa? Al-An'am. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Ayat Quran itu, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, kalau kau boleh tengoklah bagaimana sakaratul maut orang-orang yang zalim. Sebenarnya ayat itu bukan lafaz dia begitu. Sebenarnya ayat dia lafaz, kalaulah kau boleh tengok bagaimana orang yang telah meninggalkan Muhammad dan keluarga Muhammad itu menghadapi sakaratul maut, maka perkataan Muhammad dan keluarga Muhammad dibuang daripada ayat itu, ditukar dengan orang zalim. Siapa tukar? Raja Jibril, Raja Osman, Raja Nabi. Karena itu tidak boleh diiktiraf Quran ini adalah kebenaran. Ikhwan, kita dengan Syiah ni bukan beza sembahyang usali tak usali. Usul beza dia. Habis yang dia main musabakah hantar qari dia, akidah dia ke berapa tadi? Berapa? Taqiyah dan nombor berapa? Nombor 3. Akidah nombor 3 taqiyah. Nabi pun taqiyah. Lagi taqiyah, lagi pahala dia double. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Ikhwatul iman, sorry, Syiah tidak menerima Quran yang kita baca. Sorry. Orang duduk di Pakistan, duduk di Baghdad, duduk di Bahrain boleh melihat maktabah ni apa, library kan, ada meja, ada kursi kan, kita duduk baca buku, ambil maktabah library. Dia nak ambil buku atas, ataupun dia nak buat pelapik duduk. Quran tu dia buat pelapik duduk. Saya nak kata apa dah? Kata lawan, kata bertumbuk. Kita berkata ada apa hang buat lagu ni, dia bagi satu buku 5, dah dia belajar suku 12. Tak geram nak buat apa, tak boleh buat apa. Subhanallah. Lapik nak pijak banyak buku duk ada Al-Quran tu dia ambil, dia pijak. Kadang-kadang Sahih Bukhari dia ambil, dia pijak. Orang kata mustahil, tak payah, impun duit sikit, beli kapal tiket kapal terbang, pergi Iraq, duduk seminggu cukup, lepas tu balik. Pergi ke center dia Baghdad, cari library dia, library Jamiah University dia. So you masuk, pergi tengok. Hak saya kata ada betul ke tak betul. Lepas tu you balik ke Malaysia, you tengok Syiah, lepas tu baru ada gambaran dalam kepala otak kita ni, Syiah itu apa. Lah dalam kepala otak kita tak ada gambaran. Kita jangan duk marah kat Syiah. Bukan marah,
You tak tengok apa yang I tengok. So you nak upset I tak marah kat dia macam mana? You tak pergi negeri yang dia ada sampai bertempur, negeri itu. You tak pergi ke utara Iraq. You tak tengok bagaimana peluru-peluru sampai kepada ulama-ulama yang mengajar di situ. You tak tengok. You tak tengok hari Jumaat. Kita orang pasal lama duduk Selangor, jarang balik Penang kan. Kita orang nak pergi sembahyang Jumaat di Masjid Abu Hanifah, naik teksi dia berhenti teksi tu, dia khiak tui baling kasut. You tak tengok, I tengok. Pasal apa? Pasal dia tidak hormat Abu Hanifah. Pasal hari tu hari Jumaat nak sembahyang, dia tekan pon, orang nak pecah khutbah. You tak tengok. Habis you nak kata jangan marah apa? Jangan marah apa? Apa kata Abdul Karim Mudaris dan ulama-ulama lain? Di mana ada Syiah, maka hujung negeri itu, sejarah negeri itu akan ditutup dengan peperangan. Kau percayalah cakap aku. Aku tu bukan saya, dia. Kau percayalah. Hari ni kau biar Syiah, sejarah akan membuktikan hujung daripada perjalanan negeri engkau mesti perang. Ini bukan hadis. Boleh terima dan boleh tolak lah. Tetapi sejarah. Syiah di Baghdad, apa jadi Baghdad? Syiah di Bahrain, apa jadi Bahrain? Syiah berada di Pakistan, apa jadi Pakistan? Ini tengok sendiri. Sekarang Syiah ada di Malaysia. Tu dengan memorandum ini membuktikan berapa juta dia duduk di Malaysia. Hampir berapa? 200 ribu orang. Satu dunia hampir 700 juta orang. So, apa yang you nak harap? Orang putih kata see, wait and see. Tunggu dan tengok. Saya tak mau tengok. Saya bagi tahu. So atas orang yang mendengar lah nak beranggapan dia tu macam mana. Akidah yang ke-9, Isra dan Mi'raj tidak pernah berlaku kepada Nabi. Syiah Ismailiyah menyatakan, kami tidak bersetuju dengan saudara kami menyatakan Isra Mi'raj tidak berlaku. Isra Mi'raj ni di kalangan Syiah khilaf. Ismailiyah menyatakan Isra Mi'raj sememangnya berlaku, tetapi Nabi dengan Ali. Kebanyakan peristiwa dilihat oleh Ali, bukan oleh Nabi, kerana kedudukan Nabi dengan Ali seperti Harun dengan Musa. Tetapi kebanyakan ulama Syiah menyatakan Isra Mi'raj berlaku kepada Nabi. Nabi naik seorang-seorang, tetapi Ali berada di bumi menyaksikan kejadian di Arash. Subhanallah. Siapa Ali ni? Awak hebat sangat dia ambil tahu tu. Itulah akidah dia. Karena itu sambutan Isra Mi'raj itu sebahagian daripada darah daging dia. Di mana negeri Syiah ada, mesti ada sambutan Isra Mi'raj. Di mana negeri pernah dia sampai, mesti ada sambutan Isra Mi'raj. Kenapa? Isra Mi'raj berlaku Nabi dengan Ali, atau berlaku Nabi naik di atas, Ali daripada bawah menyaksikan dari true, nampak Arash apa yang berlaku. Di sisi ulama sunnah, Isra Mi'raj tarikhnya dikhilafkan, sampai kita tidak ada satu tarikh yang sepakat. Ada yang kata Sya'ban, ada kata Rabiul Awal, ada kata Rajab. 27 Rajab tidak pernah ulama sunnah menyatakan 27. Siapa yang menyatakan 27? Syiah. Tarikh tu pun Syiah punya kita ambil. Ya subhanallah. 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi. Siapa menyatakan 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi? Abu Ishaq sahibul sirah, dia menyatakan. Imam Malik membantah dia. Imam Malik kata Nabi tak pernah lahir 12. Nabi lahir antara 3 tarikh, sama ada 9 ataupun 8 Rabiul Awal. Tarikh kita dah buat perarakan maulud pun tarikh Syiah. Kenapa? Kerana imam itu 12, mesti Nabi beranak 12. Saya sebut dah dulu kan,
bagaimana seorang ahli falak membuktikan daripada tarikh yang diberi, yang kata tahun gajah itu, dia balik kepada kalender tahun gajah itu, dia kata berdasarkan falaknya aku kaji, tidak pernah ada pada tarikh itu 12 Rabiul Awal jatuh hari Isnin, tidak pernah terjadi. Ahli falak, bukan ahli hadis, ahli falak, geografi, kaji. Tidak ada. Kita ahli falak ni tak kaji pun tak apa, kerana kita percaya dengan ulama sunnah. Ulama sunnah kata Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Tapi dunia Islam tidak boleh menerima. Kenapa? Di mana Syiah pernah masuk, di situ ada tarikh Syiah. Subhanallah. Ke-10, semua dalil ini antum tengok, semua dalil-dalil hadis ataupun Al-Quran tidak boleh difaham, melainkan kesemua dalil-dalil itu mesti ditafsirkan oleh para imam. Semua perintah dan syariat sepenuhnya ada kepada para imam, maka imam pada zaman itu ke atasnya diberi hak untuk membatalkan syariat, untuk menambah ataupun untuk mengurangi. Imam yang ada di zaman itu, kalau imam itu tidak ada, maka ulama yang setara dengan imam, dia ada hak membatalkan syariat. Pasal itu dalam mazhab Syiah ni, pengalaman kan, tidak ada dalam kitab pengalaman. Tuan, kenapa tuan buat begini? Sedangkan ini tidak ada di dalam mana-mana riwayat. Imam menyebut ada. Kalau imam sebut macam mana? Kalau imam sebut ada. Siapa kita? Siapa imam? Antum bahasa ni siapa suka cakap? Sahabat, Nabi tidak buat doa awal tahun akhir tahun. Memang Nabi tak buat, Tok Guru buat. Siapa punya bahasa ni? Sahabat, Nabi sembahyang tak ada usolli. Memang Nabi tak sembahyang usolli, Tok Guru buat. Siapa Tok Guru dengan kita? Berdua beradik punya bahasa elok. Kita pertahan Nabi, dia pertahan Tok Guru. Kita suruh beriman dengan Nabi, dia angkat Tok Guru. Apa punya kepala otak. Come on baby. Tak dapat difahami. Kadang-kadang bahasa yang kita guna nak membongkarkan kesilapan, ketelanjuran itu, sampai kita dedahkan di sini ada persamaan antara Syiah, Sufi dan tarekat. Usul pengajian dah sama, tapi kenapa nak dipertahankan keadaan itu lagi? Subhanallah. Saya tidak boleh faham. Seperti mana baru ni di Kuala Lumpur, di antara soalan yang timbul, Ustaz, memang Nabi tak merahban. Betul, Nabi tak buat tahlil. Betul, apa Ustaz kata tu semua betul. Memang Nabi tak baca doa awal tahun akhir tahun. Betul, kami sepakat. Tapi Ustaz kena faham, Nabi tak dan buat pasal dia sibuk. Subhanallah. Bukan dia pening, kita yang pening. Dia relax aja dia buat ayat tu. Nabi sibuk. Saya kata dapat mana ni? Ustaz sebut dalam radio Aikim. Saya kata Ustaz mana? Dia sebut dengan nama Ustaz tu. Saya kata eloklah, itulah nama Ustaz kepala otak dia. Betul lah, bagi center balik lah kepala otak. Bagi center balik. Ikhwan, kalau benda itu kita sepakat tidak berasal daripada Nabi, kena sepakat pada meninggalkannya. Bagaimana mungkin kita sepakat Nabi tak buat, lepas tu kita nak menyatakan benda tu lebih baik? Melainkan kita terperangkap dengan fiqh Syiah. Tarekat tidak boleh terlepas daripada perkara ini. Menambah, membikin, tidak boleh terlepas. Subhanallah. Mereka ni sampai ulama seorang pun tak mau ikut dah. Pandai tak mana dia? Soalan tadi ada. Pandai tak mana ni, sampai seorang ulama pun dia sampai tak mau ikut dah. Semua hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Apa yang boleh? Depa ni memang semua tak boleh hak depa. Habis tu Tok Guru nak buh tak mana? Dia tanya Tok Guru nak buh tak mana? Kita tanya Nabi hang buh tak mana?
Kita satu dua perkara lawan dengan tok guru, tak apa. Kalau semua tok guru kita tak boleh ikuti, kalau ada 4 mazhab, macam mana kita nak agih? Abu Hanifah tok guru. Jangan ingat Abu Hanifah orang paling terbang. Tok guru Imam Nu'man, Abu Hanifah tu Nu'man orang besar. Dia mengaji dengan sahabat. Jangan main-main. Imam Malik tok guru, Syafi'i, Imam Syafi'i tok guru, Imam Ahmad tok guru. Seorang tok guru kita tak boleh bantah. Kalau kita nak sembahyang Isyak, 4 bagi fatwa tak sama. Nak sembahyang lagu mana? Nak sembahyang lagu mana? 4 kita mau ikut. Pasal apa? Tok guru jangan bantah. Berapa kali nak takbir sembahyang? Takbir pertama ikut Syafi'i, Allahu Akbar. Lurus pula, takbir lagi sekali, Allahu Akbar. Bubur bawah pusat, ikut Imam Abu Hanifah tu Nu'man. Takbir lagi sekali pula, nak boleh Fatihah tu, Allahu Akbar. Bubur pula atas dadah, ikut Imam Ahmad. Lurus pula lagi sekali, Allahu Akbar. Terus irsal, tangan buh tepi. Bukan Syiah, ikut Imam Malik pula. Pukul berapa sembahyang nak habis? Kenapa hantar takbir 4 kali? Saya hormat semua tok guru. Tok guru tak boleh bantah. Habis nak baca Fatihah berapa kali? Baca pelan. Bismillah, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak baca terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali anak ulang? Saya kena ulang 4 kali. Saya hormat semua tok guru. Samdul oi. Agama kah ni? Kau kelakar benda ni. Kesemua berhak bagi pandangan, tetapi yang kau nak imani yang berbetul dengan Nabi. Tetapi Syiah bawa fake Syiah yang kita pakai sekarang ni. Apa dia? Imam boleh membatalkan syariat, boleh tambah, boleh kurang. Kita percaya macam mana? Apa yang kita percaya? Tak boleh tambah, tak boleh, exactly kena ikut. Bila tambah-tambah, betul Nabi tak buat, tapi kita buat pasal apa? Nak bagi elok. Aduh, bicaranya enak sekali pak. Nak bagi elok, tambah, kurang, pokok. It's okay, you percaya itu agama, tetapi satu benda you kena insaf pada malam ini, fake itu daripada Syiah, bukan dari kita. Ke-11 Ali mendapat wahyu daripada Allah. Ali dan Fatimah mendapat wahyu, tetapi ada beza wahyu Ali dengan wahyu Nabi. Iaitu Ali ketika malaikat turun dia hanya boleh mendengar, Nabi ketika malaikat turun dia boleh melihat. Maka Ali kepada Nabi seperti Harun kepada Musa. Nabi mesti bertanya Ali, pasal pendengaran Ali kepada wahyu lebih dari Nabi. Nabi dia pakar, dia buat master dalam tengok. Ali dengar. Kalau Nabi tak tanya kepada Ali, wahyu menjadi cacat. Apa ini? Main-main ke? Ini farak ke ini? Farak ke ini? Jangan sampai kaum muslimin tidak tahu beza yang mana farak, yang mana usul. Ini kita ambil daripada usul kafi oleh Kullani. Pasal itu dia ada Mashaf Fatimah. Mashaf Fatimah. Pasal apa? Fatimah juga terlibat dengan penurunan wahyu. Ahlul Bait itu kesemuanya turun wahyu. Subhanallah. Dan yang akhir, ke-12. Ini mungkin kita sukar nak memahami, iaitu para imam telah memilih saudara mara untuk diberikan pesaka sejak 2000 tahun sebelum dicipta jasad mereka. Apa kita panggil? Ruh azali. Ruh azali ni apa nak baca? Itu ketika Allah buat ruh aja semua kan, yang dikatakan apa nama, ditanya, bukankah aku ini pencipta kamu? Roh aja masa tu. Ketika itu para imam telah memilih roh-roh mana yang boleh menerima pesaka mereka 2000 tahun sebelum dicipta jasad. Kerana itu
para imam tidak memberi jasad kerana keturunan dan kelahiran. Dia akan bagi wasiat pesaka ini kepada orang yang dia telah jumpa di alam arwah sana. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu kes apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Tak tahu apa kita. Tak tahu apa kita. Tapi bila main dengan orang sufi ni, orang sufi yang ada kenama dengan Syiah ni, hari tu Allah Ta'ala kata wa'adzim fin nas bil hajj. Masa arwah-arwah saja ni, Allah kata aku suruh kamu buat haji. Maka arwah-arwah pun angkat tangan. Siapa arwah angkat tangan 2 kali, dia pilih haji 2 kali. Itu ada dalam kitab sufi. Rupanya picedok daripada Syiah, Usulul Kafi. Subhanallah. Ikhwatul iman, mestilah kita berhati-hati. Maka itulah 12 akidah, dipanggil dengan akidah 12. Itulah banyak perpecahan dia banyak, tapi yang 12 ini apa dia? 12 ini adalah prinsip. Prinsip. 12 itu adalah prinsip. Baik, sekarang kita tengok yang disebut dengan imam 12 itu siapa? Nama lain kepada imam 12 apa dia? Wasi, pengganti. Bila sebut imam 12, yang pertama adalah Ali bin Abi Talib. Syiah memanggil dia dengan nama Imam Murtada. Dalam buku Syiah, dia akan berkata Imam Murtada. Dia tak buah nama Ali bin Abi Talib. Murtada, kemuncak punya imam. Imam besar. Imam besar. Yang kedua, Al-Hasan bin Ali. Syiah namakan dia dengan Imam Mujtaba. Dia nombor 2, Imam Mujtaba. Dalam tulisan Khomeini, dia menyatakan telah berwasiatlah Mujtaba. Siapa dia Al-Mujtaba? Hasan bin Ali. Yang ketiga, Husin bin Ali. Dia dipanggil dengan nama Imam Sayyidus Syuhada, mati di Karbala pada tahun 61 Hijrah. Yang keempat, Ali Zainul Abidin bin Husin, anak Husin. Dia dipanggil dengan nama Imam Sajjad. Imam Sajjad. Dalam buku-buku Syiah banyak Imam Sajjad berwasiat. Wahai mereka ni tak tahu ikut kepala apa pun. Tak tahu ikut kepala apa pun. Sandak menyandak, ikut suka dia aja. Macam kawan tadi pasal apa Nabi tak baca doa awal tahun, Nabi sibuk. Boy, sedap orang cakap. Yang ketiga, keberapa tadi? Kelima, itu Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali, dia imam kelima. Dia dipanggil dengan Imam Baqir. Imam Baqir. Nama Imam Sajjad, nama Imam Baqir, ini nama yang biasa saya dengar. Selalu disebut di sana. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad. Dia dipanggil dengan Imam Sadiq. Ketujuh, Musa bin Ja'far. Dia dipanggil dengan Imam Kazim. Ini dipanggil Musa Al-Kazim. Kampung saya dulu itu kampung dia Kazimiyah. Hari-hari saya pergi semayang masjid dia, Musa Al-Kazim. Tak berapa jauh, sikit aja kilometer dengan masjid apa nama Jami'ah, Masjid Jami' Imam Abu Hanifah. Masjid dia bercantum dengan masjid sunnah juga, dipanggil Masjid Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anak murid tua kepada Imam Abu Hanifah Nu'man. Jadi makam dia ada di situ. Masjid Abu Yusuf tempat perkumpulan sufi. Dahsyat. Saya pergi mula-mula saya pergi sembahyang situ. Saya pergi dengan Ustaz Abdullah Iraqi. Tu imam dia pakai pedang panjang. Pedang dia panjang. First time saya tengok pedang betul panjang. Macam kawan tu tengok beras Pak Izzah, panjang. Lepas tu dia pakai baju yang baru saya tengok. Kenapa Nabi kata isbal tak boleh?
Memang dia pakai berjubah dia, dengan jubah, dengan kot dia pakai tu, kubah dia pakai tu, hilang kaki macam gaun pengantin. Tuduk topi dia tinggi. Mula saya ingat Naqsyabandi, macam mana terlepas dari sini. Bukan Naqsyabandi, dia seorang Sufi tinggi ya ikhwan, macam Undertaker. Cuba balik pasang balik gambar Undertaker, anda tengok macam mana. 6 kaki, saya pun 5 kaki lebih, saya tengok dia macam tu. Hababna ji'na qasadna. Dia peluk saya duduk kat dagu dia. Saya duduk kat dagu dia. Saya kata dahsyat dia ni, makan berapa ni. Tinggi betul. Dia duduk depan muka pintu. Macam ni lah pagar ni. Ini pintu masjid kita. Lantai sana itu syiar masjid lah. Bila kita nak masuk masjid kita, kita kena cross lantai dia. Dia duduk depan pintu, dia tarik pedang dia. Panjang pedang dia. Dia buat lagu tu. Maksud dia ramai yang terkenal aku. Dia tak bagi syiah masuk. Di dalam masjid sunnah pula ada kubur Abu Yusuf. Jadi Musa Al-Kazim ini imam dia yang keberapa tadi? Imam dia yang ketujuh ini. Maka kubur dia sangat besar. Kita punya musalla ini, surau kita besar. Salut dengan emas. Emas betul. Atas tu ada 4 polis jaga dengan M16. Kita masuk aja lantai dia mok. Dia mok pasal kita mengaji dah kan hari tu. Apa pandangan Syiah kepada kita? Kita adalah najis kita ni. Dia mok. Saya pakai stocking. Saya kata, what happened? Saya kata, brother, why you mok? Sebab saya baru sampai, Arab tak ada belajar lagi. Bagi orang putih dulu, why you mok? Dia buat tangan lagu tu. Han cakap apa dia kata? Saya kata, why you mok? I have glove. Mana tu orang putih pakai stocking apa? Buku putih. Jadi dia faham sudah, I have glove. Apanya mengkak dia dah. Kebetulan tu orang bang. Saya dengar dia azan. Azan Allah. Dia azan macam ni. Baru tengok dia sembahyang. Macam saya abang tu kan, macam apa yang main badminton tu punya referee duduk atas tinggi tu. Libas tengok tak lagi? Libas, cuba tengok referee libas tu macam mana. Ada tu. Jadi imam tu Allahu Akbar, baru tu imam sah depan angkat Allahu Akbar, makmum. Tu imam tu baca Alhamdulillahirabbil alamin, baru tu imam tu ikut. Imam di atas tu kata Allah, dia tak semayang, dia relax aja, happy go lucky. Dia tak semayang. Dia pegang mikrofon, Allahu Akbar, tu imam ni rukuk, jemaah rukuk. Sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Apa tu dia semayang? Dia tu turun-turun tak semayang dah. Kira semayang dah tu. Habis semayang, brum kata. Macam kita tengok dia lari pergi kat Raudhah di Madinah tu, dia masuk ke kubur, dia tawaf. Hababna, qasadna, ji'na. Dia tawaf seluruh kubur tu. Dan ada yang mai pakai ihram. Kubur Musa Al-Kazim. Itu I saw with my own eyes. Tengok sana. Musa Al-Kazim, imamnya sangat besar. Di situlah seorang wanita Iran, bayang lagu ni punya karpa dia ada. Dia main kat saya. Mungkin dia cakap Iran, saya tak, first time saya tak tahu bahasa Iran. Bahasa dia bunyi macam bahasa Urdu. Dia tarik tangan saya pergi. Wanita Iran, kita boleh kenal tangan dia tattoo warna hijau. Dia pakai niqab, dia tattoo warna hijau. Itu semua wanita Iran. Saya bilang, Ustaz Allah, tak ada nanti, hamba pun sekali lagi. Saya kata, pasal apa? Saya ingat dia nak minta sedekah. Pasal apa? Dah, dia ajak hang muta'ah. Saya kata, apa salahnya? It's okay apa? Dia ajak saya muta'ah. Lagu ni punya karpa, dia ajak muta'ah. Apa punya mengkak perempuan tu? Tapi dia cakap dalam bahasa Parsi, saya tak faham. Itu bila polis Iraq dia nampak, tolak dia. Dia tak bagi campak, dia tolak dia, Allah, dia herdik dia. Dia sakiti dia. Dia tak bagi. Hang duk buat gila. Dia duk acun dengan pungkok N16 dia pegang tu. Hang mai aku ketuk kepala hang.
tapi berkeliaran di kawasan Kazimiyah begitu banyak. Subhanallah, Allah pun menyelamat saya daripada muta'ah. Tak kalau jahanam, mana kita buka bab muta'ah. Macam sahabat saya kata, aduh, dia kata, dia panah mata hamba. Mata hang kena panah, mata aku tak kena panah lagi. Dia kata tak boleh, dia kata mata Iran ni dia panah kita. Oh, tengok mata pun kena panah. Subhanallah. Kesemuanya itu daripada min fi'lil syaitan, daripada amalan syaitan. Yang ke-8 ialah Imam Ali bin Musa. Imam Ali bin Musa ini yang dipanggil dengan Imam Ridha yang kita baca tadi. Imam Ridha tidak pernah pun menyatakan Nabi Adam buat dosa. Imam Ridha tak pernah kata. Tapi ketika Kulani menyebut, dia berkata Imam Ridha, Nabi Adam itu sejahat-jahat manusia. Dia sandar kepada Imam Ridha. Tapi Imam Ridha tak pernah. Imam Ridha ni ahlu sunnah, mereka keturunan Rasulullah. Yang ke-9 Imam Muhammad bin Ali, dia dipanggil dengan Imam Jawad. Imam Jawad. Yang ke-10 Imam Ali bin Muhammad, dia dipanggil dengan Imam Al-Hadi, Imamul Hadi. Yang ke-11 Imam Hasan bin Ali, dia dipanggil dengan Imam Al-Askari, Al-Askari. Dan yang ke-12 Muhammad bin Al-Hasan, dia dipanggil dengan Imam Al-Mahdi, ataupun nama dia Al-Mahdi, Al-Mahdi Al-Qaim bil Hujjah, Al-Mahdi Muntazar, itu nama dia. Maka dalam kitab Khomeini, dia menyatakan apabila datang Al-Qaim, dia tak panggil Al-Mahdi, Al-Qaim. Al-Qaim itu adalah Al-Mahdi, Al-Mahdi Al-Qaim bil Hujjah Al-Muntazar. Kalau antum tengok buku-buku dia tulis Mahdi Muntazar, tak payah beli. Itu mereka. Ke-12 inilah Hasan bin Ali, yang mereka menyatakan dia ni Imam Hasan bin Ali ini, Imam Muhammad bin Hasan ini, dia ni dikatakan lahir pada tahun 256 Hijrah, tetapi ada riwayat menyebut dia telah meninggal pada tahun 261. Jadi Syiah menyatakan dia tidak mati, dia gaib, seperti mana Musa ke Tursaina. Dia akan balik membawa, dia gaib itu sebab dia lari pergi mencari Quran yang sebenar, dan dia akan bawa Quran yang sebenar. Sama ada dia akan keluar pada akhir Zulhijjah ataupun pada awal Muharram. Antum boleh nampak apa kena mengena itu dengan Syiah? Akhir Zulhijjah, awal Muharram dibesar-besarkan. Bila kita bagi tahu, apa dia kata kepada kita? Nabi sibuk, Nabi tak ada buat. Kita lah kena buat. Dan kita sayang Nabi, kita buatlah benda dia tak ada buat. Apa kata kaum Syiah? Imam 12 ini, ucapannya, perkataannya, kesemuanya menjadi agama. Jadi kalau kita kata hadis pada mazhab Syiah, kalau hadis di sisi Ahlussunnah ma udhifu ila Nabi, maka hadis di sisi Syiah ma udhifu ila a'immah, apa yang disandarkan kepada a'immah, para imam, semuanya menjadi sumber rujukan agama. Ikhwatul iman, kita kena hati-hati. Kita percaya adanya Al-Mahdi seperti mana beberapa riwayat, tetapi kita tak percaya macam dia, ghulu, melampau. Dan daripada 12 imam, mereka tidak terlibat dengan Syiah sama sekali, tak terlibat. Mereka tak tahu apa-apa. Semua orang duk pukul gendang, buh bin belakang mereka je. Bukti dia apa? Ali bin Abi Talib suruh bakar hidup-hidup Abdullah bin Sabah. Dia suruh bakar hidup-hidup. Saya pernah ceritakan kepada antum, dia tengok ikhwatul iman, kita baca, kita melihat, kita terang kepada ummah. Kadang-kadang bukti datang sebegitu besar, ummah tak boleh terima. Wallahu alam, kita tak boleh buat apa, hanya boleh kata Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Hidayahkan mereka, mereka tidak tahu. Usul itu datang daripada siapa? Abdullah bin Sabah. Apa dia? Ketika dia berdialog dengan Ali, apa dia kata? Antara Nabi dengan Isa
siapa yang lebih mulia di sisi Allah? Itulah orang akan jawab, Nabi lebih mulia. Bukan mulia dari segi makna hina dan mulia, tidak, martabat itu. Nabi di akhir zaman, dia penutup, fadilat itu ada kepada dia. Baik, dia tanya, Abdullah bin Sabah ini pemimpin daripada Sabah, bukan Sabah bernam, Sabah itu Sabah lah, negeri Yaman. Apa dia kata? Betulkah Nabi ada menceritakan di akhir zaman Isa akan turun? Ya, betul, memang Isa akan turun. Dia pusing. Apa dia kata? Antara Isa dengan Nabi, Nabi lebih utama. Kalau yang kurang utama boleh turun di akhir zaman, adakah yang lebih utama tak boleh main? Wow, logik sangat. Pasal itu hujah Syiah ni sangat logik hujah Syiah. Kerana itu orang yang tidak ada akidah tauhid Ahlussunnah, dia terikut. Kalau Isa itu dengan Nabi lebih afdal, Isa boleh turun tak di akhir zaman? Isa boleh turun. Kalau yang kurang afdal boleh turun, yang terlebih afdal boleh tak turun? Tentu lebih boleh. Apa dia? Min babil aula, itu lebih boleh. Maka apa dia buat? Maka dia kata, kalau begitu benarlah, kalau Isa turun di akhir zaman, maka Nabi Muhammad lebih afdal, dia boleh datang bila-bila masa. Maka itulah dia buat majlis tawassul Nabi. Akal dia bertawassul ila hadratin Nabi, panggil roh Nabi yang mulia datang ke syahadah ini. Apa Ali kata? Bakar dia hidup-hidup, bakar dia hidup-hidup. Dia membawa fitnah dalam agama ini. Saya bertanya ikhwatul iman, hari ini ke negeri-negeri yang Syiah kuasai, majlis panggil Nabi begitu besar. Salah satu majlis panggil Nabi apa dia? Dalam memo-memo ni, dalam memorandum dia ni, yang ke-14 itu, yang ke bawah 15. Yang ke-15, 14, 5 ni, yang dia kata apa? Tengok apa Syiah mengaku hak dia. Apa Syiah mengaku hak dia? Kesan daripada itu, amalan Islam mazhab Syiah menyerap masuk dalam budaya Melayu. Di antaranya ialah mendirikan kubur. Allah, Pak Amir baru bagi kat saya satu VCD. Saya tengok dia tu buat kubur, semua otak kita tengok. Kubur dia saja harga kat 8-7 ribu. Dia buat Quran palsu atas kubur dia. Dia buat Quran palsu macam Raihan tu, bubuh atas kubur, keliling kubur 6 biji batu, kepung buat bumbung, buat rumah. Ni kubur kah Hai Capra ni? Terkejut saya tengok, ada dalam dunia kubur begitu. Saya tidak terkejut dengan kubur tanah Arab. Kubur tanah Arab setara dengan jerat Cina, terutama di Baghdad. Setara. Kalau antum nak tahu kubur orang Islam di Baghdad, terutama saya tengok di kawasan Ma'ruf Karhi, kawasan Ma'ruf Karhi tu, antum lalu, antum tengok jerat-jerat Cina besar-besar, jerat-jerat Hindu, itulah kubur Muslim di kawasan Ma'ruf Karhi di Baghdad. Antum nak kata apa? Pasal apa? Dia masuk, dia berzikir, dia semayang dalam kubur. Syiah kata hak dia. Mazhab Syafi'i apa macam mana buat batu nizam? Buah kepala sahaja. Mazhab Syafi'i tulis nama makruh. Bawa tanah luak bubuh petinggi kubur makruh. Mazhab Syafi'i boleh penaik sejengkai saja, lebih makruh. Ikat keliling bata itu, ikat dengan semen makruh. Kalau tanah wakaf haram. Ada siapa ambil tahu mazhab Syafi'i ni? Peduli janji aku nak buat, aku buat. Syiah kata hak dia. Apa Syiah kata hak dia? Syiah kata hak dia apa dia? Iaitu berzanji, sambutan maulud, nisfu Sya'ban, baca Yasin beramai-ramai. Baca Yasin itu sunnah, tapi menentukan cara dia beramai-ramai. Kenapa Syiah suka beramai-ramai? Majlis beramai-ramai memanggil ruh Nabi.
Pasal tu kita buktikan marhaban itu ada unsur Syiah. Bila berselawat bangkit ramai-ramai, atirillahumma qabrahul karim, Allah mewangikan tuan punya kubur ni, dia mai dah. Nabi mai. Pasal tu kita tak boleh berhaban, tak boleh. Dah sampai masa kita bagi tahu marhaban itu haram. Haram. Kenapa haram? Ada hadis palsu, dengan bacaan palsu, dengan Asiyah, dengan Maryam, dengan 2000 tahun sebelum Adam dicipta Nabi, begitu begini, semua hadis palsu. Dah sampai masa kita bagi tahu kepada orang menghadiahkan pahala dengan jalan tahlil syubhah kepada benda-benda yang merapu, dan itu salah, tak boleh buat. Kita bertanya dalam mazhab Syafi'i, apa hukum buat kenduri arwah? Syafi'i kata tak sampai. Syafi'i kata bid'ah yang sesat. Kenapa diamalkan lagi? Hak Syiah. Tapi every time you terang, every time tu lah. Macam kata, apa nama dia? Apa? Yang berkelai dengan bini dia pasal tape punya pasal. Pukul 3 pagi. Apa dia kata? Ini perempuan dalam kepala dia dan besar batu punya dah. Kan dia berkelai pukul 3 pagi, kawan tu nak tidur, dia pergi berkelai. Ayah apa pasal berkelai? Ini taib punya pasal pun berkelai. Tak ada, ini dalam dia punya kepala ada batu besar. Lecemi yang gaya salah orang apa? Wanak. Sudah kita cakap batu besar dah. Hang cakap lah macam mana pun, Allah punya batu duduk dalam kepala dia. Dia tak dengar. Kalau dia tak terima pun, kot-kot lah dia pergi beli buku atas pasaran. Dia tengok hak mamak tu duk kata betul ke? Dah juga. Kot lah dia klip internet, dia type Syiah, boom kata keluar Syiah. Type Karbala, boom kata keluar Karbala. Ataupun antum pergi type dalam tentera Dajjal, tentera Dajjal, boom. Yang buat tu bukan Dajjal, Ustaz Samsudin Harun, sahabat kita. Dia sedang buat master pasal Syiah. Di Masjid Madinah tu ada Syekh Sulaiman, dia itu PhD Syiah. Kita ke Masjid Madinah, duduklah kuliah dia, tanyalah tentang Syiah, dia boleh jawab. PhD Syiah, bukan dia Syiah, PhD akidah Syiah. Subhanallah. Pergi ke tentera Dajjal, Ustaz Samsudin Harun, dia buat blok-blok, dia tunjuk Karbala, dia tunjuk tu, dia tunjuk ni. Tapi susah, orang tak mau dengar. Lepas itu saya kata, itu bertahlil, panggil roh orang mati semua daripada ajaran Abdullah bin Sabah. Kenapa nak marah? Kita tanya satu benda, ada tak ada? You tolong jawab dengan ikhlas. You mengaji agama, apa mazhab pun saya tak mau ambil tahu. So you jawab honestly. Dalam mazhab Syafi'i ada tidak ada ungkapan ila hadratin Nabi? You jawab, ada tak ada? Tak ada. So I tanya you, dalam sunnah Rasulullah ada tak ada Nabi berkumpul memulakan majlis dengan ila hadratin Nabi? Ada tak ada? Tapi tak mau dengar. You jawab honestly, ada tak ada? Akan jawapan dia tak ada. So dah you sepakat tak ada, I sepakat tak ada, pasal apa you buat? Mesti jawapan Syiah dia bagi. Tok Guru buat. Ya, pasal hak Imam Syiah apa dia? Boleh menambah, boleh mengurang, boleh membatal. Pasal apa you tak kembali pada usul sunnah? Kita sepakat Nabi solat tanpa usolli. You sepakat tak benda tu? Ya, you sepakat, I sepakat. So kenapa you tak buat yang disepakati? Kenapa you tambah? Tak, bukan tambah, nak bagi elok ya. Tadi you sepakat Quran suruh ikut cara Nabi sembahyang, hadis Allah puji akhlak dia, dibangkit Nabi untuk diikuti. Sekarang kenapa you pakai tapi ni? Kenapa? You sepakat tak? You sepakat tak lepas bagi salam Nabi ke kiri dan ke kanan, dia zikir secara pelan sendiri-sendiri, kadang-kadang dia zikir bangkit sendiri-sendiri. You sepakat tak? Ya betul lah, memang Nabi buat lagu tu. So, you kata betul, I kata betul, kenapa you tak boleh buat begitu? Tak lah, Tok Guru ajar. Dia kempi Syiah juga. Dia nak pi, pasal apa? Syiah lebih awal main ke Malaysia. Saya nak tanya, Nabi buat tak maulud Nabi? Apa hang tanya soalan tu? Nabi mana Nabi buat?
Dia marah kita. Mana Nabi buat? Umar pun tak ada nak buat lah. Dia pun sibuk. Dia boleh jawab macam tu. Dia terima. So I nak tanya, you sepakat Nabi tak buat, you sepakat sahabat tak buat, so I pun sepakat dia pun tak buat. Pasal apa you buat? Adakah you nak bagi tahu you lebih sayang Nabi daripada Umar? Sekarang I nak tanya, Umar dekat you macam mana? You kata Umar ahli syurga ke? You punya anggap Umar macam Syiah anggap ke? Adalah Umar dia orang bagus-bagus lah. Dia bukan orang. Umar tu khalifah. Bukan khalifah, khalifah. Umar tu khalifah. Jangan main dengan dia. Dia tu ada dolat tu. Umar jangan buat pasal nama dia pun keras dah. Nama Umar pun keras. Bukan semua orang boleh pakai. Tengok Umar Rajab sampai botak kepala dia. Tu bukan boleh. Bukan semua orang boleh pakai nama tu. So you sepakat Umar ahli syurga, I pun sepakat dia ahli syurga. Maka mailah kita sayang Nabi macam Umar sayang. Dia tak buat pun marhaban. Iyalah dia tak buat. Tapi apa salahnya? Kenapa you nak bangkit apa salahnya? Apakah you sepakat yang Nabi buat itu terbaik, tercomel, tercantik, terindah, tersempurna, semua terhebat daripada dia? Kenapa you nak iktiraf hak Cik Guru buat lebih baik, lebih elok? Itu salah. Itu hak Syiah, jangan ambil. Subhanallah. Tak boleh diterima, tak dapat difahami usul ini. Antum bayanglah berapa lama benda ini telah bermaharajalela dalam kehidupan ini. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Ada soalan antum nak tanya? Nanti kita akan berbincang lagi masih dalam mazhab Syiah lagi tentang 5 mazhab yang kita kata 5 mazhab Syiah yang 5 ni kira kau-kaunya, bahkan sama mereka pula pergi berkelahi kau. Kita akan tengok 5 mazhab itu. Saya cuba, kemudian kita akan tengok Ahlul Bait itu macam mana. Saya cuba mengelakkan perbincangan ini daripada kita kutuk mereka. Saya tidak mau kutuk mereka, walaupun pengalaman saya sendiri tak suka kenapa dia tak suka. Mungkin pengaruh tempat kita duduk, pengaruh apa yang kita tengok, dia mempengaruhi emosi kita. Dia tengok di baling kasut ke kubur Abu Hanifah, darah kita saya kata, Ustaz, macam mana boleh naik teksi haram jadah ni? Marah je, saya geram je, tak boleh tahan. Tahan sabar, tak kenal dia lagi. Saya tak boleh tahan, menjerup darah. Malah saya tanya, kubur siapa tu? Itu kubur Abu Hanifah tu. Dia baling kubur Imam Abu Hanifah. Pasal apa marah saya? Pasal Abu Hanifah kata apa? Dajjal akan keluar sebelah Iran. Yang akan ikut Dajjal itu adalah semua grup Syiah. Marah dekat Abu Hanifah. Kerana itu kena kembali pada sunnah. Kembalilah pada sunnah. Tegakkan sunnah. Semayang macam Nabi. Allahu Akbar. Ya, semayang macam Nabi. Ini yang paling sahih. Kalau tolak yang ini sudah tidak ada yang sahih. Tak tangan bawah pusat, itu dhaif. Ya, walaupun datang daripada Abu Hanifah, tapi hadis itu dhaif. Yang ini yang paling sahih. Hanya diri kita ikut Nabi, bukan ikut pak mentua saya. Ada ikut Nabi. Kalau saya kata tak macam ni, pasal pak mentua saya tak lagu tu, you boleh argue me, who is your father-in-law? Saya boleh jawab, jangan main-main. My father-in-law, don't play with me. Tapi saya kata takbir tak saja. Kenapa? Nabi semayang macam ni. Allahu Akbar. Yang Nabi letak begini. Subhanallah, sunnah. Bila Nabi sujud, Nabi tak letak tangan macam ni. Dia letak tangan, dia buka ni. Jangan kita sujud macam tu. Kenapa? Pasal Nabi tak buat. Saya tengok Tok Wan tu buat. Tok Wan tu bukan Nabi. Baik kat dia nak buat. Kita jangan. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Nabi takbir begitu. Allahu Akbar. Tengok ke bawah sujud. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Riwayat Ibn Abbas, Nabi angkat tangan. Allahu Akbar. Ya. Buat macam Nabi buat.
Apa siapa? Hang ustaz ke? Hang you daripada mana pun? Saya minta maaf untuk sebut perkara itu, agak sensitif. Tapi salat ini, sallu kama ra'aitumuni salli. Kerana itu saya pernah sebut satu perkataan. Dengan perkataan itu ceramah saya tak habis. Saya balik sembilan tak pergi dah. Tapi saya tak boleh sebut tempat dia di atas keselamatan dalam negeri. Saya tak boleh sebut. Tapi saya nak sebut isu dia. Isu dia apa? Saya menyatakan sembahyang itu lebih besar daripada politik. Sembahyang lebih besar daripada politik. Kenapa? Esok kita bangkit di hadapan Allah. Saya ambil contoh, saya kata orang Amerika. Di Amerika ada tak parti Islam? Di Amerika ada tak wakil rakyat dia Muslim? Esok bayang orang Amerika bangkit di hadapan Tuhan. Adakah Tuhan akan tanya kepada dia, hai orang Amerika, pasal apa kau tak tegakkan negara Islam? Kalau soalan tu pergi ke orang Amerika Muslim, agak-agak orang Amerika Muslim tu pergi mana? Kenapa? You nak tegak negara Islam, dia berdasarkan kekuatan you. You duduk tang mana? Position kita. Macam kita orang Malaysia, kerajaan bagi peluang kita masuk pilihan raya. So do something lah. Dia yang benar, dia ditukarkan. Kalau dia tak benar pun tak boleh tukar juga. Dia benarkan. Apa orang putih tu, apa nama dia, raja tu yang pergi ambil merdeka tu, apa nama dia? Sejarah merdeka pun tak tahu orang mana ni. Raja apa nama dia? Saya pun tak ingat. Pasal saya pun lama kawan dengan dia. Apa nama pembantu tu? Elizabeth nama dia. Queen Elizabeth. Ya. Queen Elizabeth bagi kemerdekaan pada kita. Dan dia meletakkan syarat-syarat kepada kita. Macam mana nak membentuk negara Commonwealth itu. Negara di bawah anak jajahan. You kena begini, you kena begini. Kalau tidak, MOU independent itu akan dibatalkan. Dia perlu parti komponen. You tak boleh buat satu parti untuk independent. Tidak boleh. You kena komponen. Lepas itu banyak parti komponen. Tapi esok Allah tanya, berjuang hudud sekan. Tapi pada orang mereka, kami tak boleh buat apa, kami duduk negara kafir, ya Allah, kami tak boleh buat hudud. Allah tak akan azab dia. Pasal negeri tak membenarkan dia tegak Islam. Tapi orang Malaysia ada peluang. 5 tahun sekali ada peluang. Bila ada peluang, tak ambil peluang. Kalau Tuhan lanyak pada mana? Pasal apa peluang dah sampai you tak buat? Ni Buddha tu tak siap lagi duk repair. Apa kena mengenai hang dengan Buddha tu? Tak, kita nak kena kautim dulu pasal dia jaga Pulau Pinang. Dia nak tanya dia lagu mana pandangan dia. Ya, kalau tempat kita Allah tanya pasal hudud, orang sana tak tanya, betul. Tetapi orang Amerika ke orang Malaysia ke, tidak ada alasan di hadapan Allah kenapa kau tak boleh sembahyang seperti Nabi. Apa orang mereka nak beritahu? Saya tak boleh tak tangan tiada dah. Pasal apa? Pasal Amerika tembak. Amerika mana nak tembak hang? Dia tembak hang bukan kes sembahyang, kes hudud. Maka hang tak payah buat hudud, tapi bab sembahyang. Pasal apa hang tak boleh sembahyang cara Nabi? Makna dia sembahyang 5 waktu sehari semalam lebih besar. Bukan hudud tu tak penting dah, tapi lebih besar. Maka apa alasan kita? Kita boleh bagi alasan. Kalau orang kata Malaysia tak sesuai melaksanakan Islam, kita kata mana boleh, kita kena percaya kepada Allah, kena beriman pada Nabi, kita pejuang hebat. Tapi bila kata kita kena sembahyang lagu Nabi, kita kata tak, khilaf banyak, tak sembahyang lagu Nabi pun tak apa. Kenapa kau angkat bahasa itu? Sembahyang macam Nabi. Usahakan. You ikut Malik ke, you ikut Syafi'i ke, you kena usahakan sembahyang you kena paling contoh Nabi. You jemaah apa? You ikut tarikat ke, you ikut ini ke, you ikut itu ke, you ada simbol you punya masing-masing. Bila sembahyang, you kena letak tangan atas dada. Kenapa? Itu sembahyang yang paling benar disandarkan pada Nabi. You tak tahu tak apa, you tak belajar tak apa, tapi seketika you sudah ada ilmu, letak tangan atas dada itu lebih menepati ajaran Nabi. You masih letak di bawah kerana you memenangkan yang dhaif ini, you ada masalah. Kenapa berat hati you nak berpindah ikut Nabi ni? Kenapa berat hati you? You tahu dah Nabi rukuk, you tahu dah Nabi sujud, kenapa you tak boleh buat? Kenapa you tak boleh buat? You ada masalah dengan Tuhan. Kerana itu ikhwatul iman,
Bukan satu macam yang bagi, nampak? Bagi tu pun satu macam. Sembahyang itu akan disoal dulu dalam kubur. Apa pendapat setengah manusia? Ada pendapat setengah manusia menyatakan sembahyang tak disoal dalam kubur tapi akan disoal di mahsyar. Wallahu ta'ala alam. Dalil menunjukkan begitu. Soalan solat itu di mahsyar, dalil menunjukkan begitu. Soalan kubur ini, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, dan ada lagi satu iaitu soalan berkenaan dengan kitab. Wa ma ilmuka, apa ilmu kamu tentang Alkitab, akan ditanya. Itu hadis At-Tirmidzi, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Itu 4 soalan itu akan ditanya. Maka hadis menyebut awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Benda mula akan dipertanggungjawab, ditimbang, ditengok selok belok di hari kiamat adalah salat. Diselidik, tetapi tidak menunjukkan bahawa dosa itu dibalas dalam kubur. Tidak juga. Soal mungkin berlaku di mahsyar, tetapi hantaman mungkin berlaku di situ. An-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu dinyalakan siang dan malam. Itu dalil yang ghairu sarih menunjukkan adanya siksa kubur. Tetapi Nabi menyebut tentang atahu malakani, akan datang 2 malaikat, dia akan tanya man rabbuk, siapa Rabb kamu, apa agama kamu, siapa Nabi kamu, dan apa ilmu kamu tentang Alkitab. Dia kena menjawab yu'minu nabihi, aku beriman, aku baca, aku beriman, aku hidup. Dan itu perkara yang memang ada dalam dalil lah, kita tak kata apa-apa. Di hari akhirat bongkar semua, kena habis-habisan kita sehari je akhirat. Dalam surah Al-Ma'arij Allah kata dia punya tempoh masa macam 50,000 tahun. Mahsyar itu sehari, bukan 2 hari, tapi dia punya masa sehari itu dalam surah Al-Ma'arij seperti mana 50,000 tahun. Dah habis mahsyar baru dihalau neraka ke syurga, duduk pula dalam neraka sehari, rasa lama macam mana 1000 tahun. Wahai sehari tak habis lagi, sehari tak habis lagi. Dengan matahari pun tak ada, bintang pun tak ada, dikira kiraan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu perhitungan yang dahsyat. Jadi kenalah memelihara diri kita sebelum balik bertemu Allah Ta'ala. Kena pelihara. Yakhatul iman, saya bagi wasiat kepada diri saya dan pada antum, kalaulah malam ni kita balik, tiba-tiba antara kita meninggal terus esok pagi, simpan dalam hati kita, ya Allah, Kau adalah benar, utusan Kau adalah benar, ya Allah. Tidak ada yang lebih benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujuk hati kita, didik dia ikut Rasulullah, jangan ikut orang lain. Apa jemaah antum sekalipun, antum masuk apa pun tak apa, masuklah yang tu, masuklah yang ni, tetapi ketika salat samakan dengan Nabi. Jangan antum salat nak samakan dengan puak antum, jemaah antum, jangan. Samakan dengan Nabi, samakan dengan Nabi. Nabi letak tangan di sini, belajar didik. Memanglah hari pertama dia melongsor, tak teman member diusyar kan, melongsor, diturun balik bawah, tak apa. First day budak first day pun pergi sekolah, riau mak ayah kena tunggu. Take time, give time. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, kalau malam ni aku mati, aku tak sembahyang lagi cara Nabi, aku dengar banyak kali dah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ludah kiri kanan, setan hampir jauh, khaik tui. Allahu Akbar. First time, pejam mata serapat-rapat, jangan dibuka walaupun apa melintas di hadapan, jangan dibuka mata tu. First time. Ya Allah, tolong bogam gajah dia nak menusuk dah ni. Aku rasa orang nak tengok aku ni pelik dah ni. Sehari, 2 hari, buat. Oh, saya tanya pada budak tu, dia apa tu? Gam. Dia buat dalam plastik dia. Oh, dahsyat betul. Dia buat. Saya tanya kat dia, saya kata, adik, masa tarik dia rasa apa? Oh, dia cucuk, ya Allah. Sakit tak kata?
Dia kata mula-mula dia kata sedap, tapi dia rasa macam nak pening tak pening. Tu tak muntah. Oh, dia rasa nak muntah. Tapi lagi rasa, lagi saya tarik. Sampailah kalau tak tarik tak boleh hidup, dia kata. See, benda pahit, benda sakit, tapi dia hari-hari. Bukan dia pakai tu, dia bubuh dalam plastik aiskrim tu kan, kita duduk beli tu, dia buat lagu tu. Kata budak ni aku jijak tak lagi kan.